Wow, jap. Saya nak minta tolong korang sebab saya tak tahu sama ada saya yang mereng ke ataupun saintis angkasa yang mereng. Gambar batu angkasa ni, korang tengok gambar ni betul-betul. Korang setuju tak bahawa batu angkasa yang bentuk pelik macam roti john ni adalah bukti bahawa alien wujud? Korang setuju ke tak? Tak setuju kan? Bukan aku yang gila. Memang apa kena mengena batu yang bentuk pelik ni dengan kewujudan alien? Memang tak masuk. Tapi dah tu kenapa saintis angkasa kata bahawa batu ini adalah bukti alien wujud? Punyalah banyak report . And what makes you think it was made possibly by alien technology? The question is, who produced Oumuamua? Nature doesn't make sales. Apa benda ni? Inilah masalah dengan sains moden ini. Dalam video ni aku nak membebel. Batu ni sebenarnya special lah juga. Okeylah, bukan setakat special, dia sangat-sangat aneh. Ia adalah objek yang datang daripada luar sistem suria kita. Ini adalah penemuan objek antara najam interstellar yang pertama dalam sejarah. Ditemui pada tahun 2017, dunia dikejutkan dengan penemuan ini. Namanya adalah Oumuamua, nama Hawaii sebab ia ditemui oleh teleskop Hawaii. Kalau kita jumpa dia dekat Johor, lainlah pula namanya kot. Dia jadi orang-orang Mua. Sebenarnya selama berpuluh-puluh tahun, ahli kaji angkasa, ahli astronomi telah pun menunggu kedatangan pelawat interstellar yang pertama daripada luar sistem suria masuk ke dalam sistem suria kita. Bukannya selama ini tak ada langsung objek daripada sistem suria lain yang datang melawat kita. Ada je, contohnya macam sinaran kosmik ataupun debu-debu dan partikel. Tapi yang nak dicari oleh saintis adalah objek yang cukup besar. Objek yang cukup besar daripada luar sistem suria kita yang masuk ke kejiranan matahari kita. Inilah yang dipanggil sebagai objek interstellar ataupun objek antara najam. Apa yang special sangat pasal pelawat-pelawat ni? Tak adalah apa yang special sangat pun. Bukannya diorang nak pergi datang ketuk pintu rumah kita, ajak pergi masjid je dah. Oumuamua ini bermusafir dari tempat yang sangat jauh yang tak ada siapa tahu dari mana dia datang. Bukan itu saja, dia juga bergerak dengan sangat-sangat laju, 87 km per saat. Maksudnya mustahil dia berasal daripada sistem suria kita sebab batu-batu, asteroid dan komet dalam sistem suria kita cumalah bergerak 19 km per saat saja. Oumuamua ini rupa-rupanya ada dua versi bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang lonjong macam puntung rokok aka roti john ini, dan satu lagi adalah bentuk pancake. Weh lah apa weh. Jadi dekat sini je saintis dah rasa pelik. Sebab kedua-dua bentuk ini, bentuk roti john dan bentuk pancake, dia sangat-sangat ekstrim untuk satu-satu objek angkasa. Susah weh nak jumpa objek angkasa yang ada nisbah ukuran macam Oumuamua ni. Mungkin yang pertama pernah ditemui selama ini. Dan kepala saintis mula jadi makin berpusing-pusing bila diorang tanya, jap, apa benda sebenarnya Oumuamua ni? Mula-mula ia dianggap macam asteroid, iaitu serpihan batu angkasa. Tapi kemudian didapati perjalanan trajektorinya menyimpang beberapa puluh ribu kilometer daripada yang sepatutnya meninggalkan sistem suria kita. Maksudnya dia memecut. Ada daya tambahan yang menolaknya menjauhi matahari kita. Lajunya berubah sebanyak 17 meter per saat. Dia taklah laju sangat, taklah besar sangat perubahan kelajuannya, tapi sudah cukup untuk disedari oleh para pengkaji. Jadi soalan,
Dari mana datangnya pecutan ni? Jadi awalnya saintis kata kalau benda tu memecut di angkasa, maksudnya dia komet lah. Sebab komet dia terbakar bila dia menghampiri matahari. Jadi bila gas keluar daripada tubuh dia waktu dia tengah terbakar tu, maka di situlah dia dapat tolakan untuk memecut. Dan bila komet terbakar, biasanya kita akan dapat tengok ekor dia atau dipanggil halo, iaitu sebenarnya ia adalah gas yang tersejat. Tapi masalahnya cek tak ada pelepasan gas yang dapat dikesan daripada Oumuamua ni. Jangan buat lawak pasal kentut. Jangan buat lawak pasal kentut. Alexa, fart. Ia tak ada cahaya yang keluar daripada tubuhnya untuk kata dia tengah terbakar, dan dia tak ada ekor macam komet. Jadi dari mana datang pecutan dia ni? Jadi waktu saintis tengah duk pening, tiba-tiba datanglah satu idea yang sangat-sangat gila, yang sangat-sangat radikal. Tiba-tiba mailah seorang ahli astrofizik daripada Harvard, Avi Loeb. Avi Loeb kata, tak ada penjelasan lain. Mestilah sebab alien. Tak ada, belum lagi. Dia kata dari mana Oumuamua itu dapat tolakan untuk memecut adalah datang daripada cahaya. Maksudnya, kata Avi Loeb, Oumuamua ini adalah sebuah light sail ataupun layar cahaya. Layar cahaya ni benda pula. Kan dulu dekat laut, dululah orang nak gerakkan kapal dengan diorang gunakan layar kain lah kan untuk menangkap angin. Tapi di angkasa lepas, rupa-rupanya kita boleh gunakan layar juga untuk tangkap tolakan daripada cahaya. Jadi kalau korang bentangkan layar cahaya yang nipis, ringan dan boleh memantulkan cahaya, korang boleh dapat tenaga untuk terus memecut ke depan walaupun korang dah tak ada minyak dah. Apatah lagi dekat angkasa tu tak ada R&R rawang yang korang nak isi minyak. Makanya kata Profesor Loeb ni, kalau Oumuamua ini adalah betul sebuah layar angkasa, maksudnya dia sangat-sangat canggih lah. Dia adalah satu ciptaan yang berteknologi tinggi. Ia direka cipta untuk memenuhi fungsi layar cahaya. Maksudnya ia adalah objek buatan, dan maksudnya siapa lagi yang buat Oumuamua ni? Memang idok lah manusia yang buat layar cahaya ni, letak jauh kan daripada sistem suria kita. Siapa lagi yang buat kalau bukan alien? Maka kesimpulan, alien wujud. Jadinya bila engkau ni adalah ahli astrofizik daripada Harvard lagi, dan kau cakap je bahawa alien ni wujud, bukan setakat itu, kau ada bukti bahawa alien ini wujud, memang jadi sensasi habis lah. Tak semena-mana Avi Loeb ini yang sebelumnya kurang dikenali terus jadi superstar yang telah mendapat bukti kewujudan alien. Jadi orang tanyalah dekat Avi Loeb ni, apa tujuan alien bagi cipta Oumuamua ni kan? Dia kata sebenarnya bukan Oumuamua ini yang pergi ke sistem suria kita, sebenarnya sistem suria kita yang pergi kepada dia. Nak kata apa ni? Oumuamua ini dia macam pelampung radar yang diletakkan oleh alien untuk mengesan sistem-sistem suria asing yang mungkin mendekati tempat tinggal diorang. Dan bila kawasan Oumuamua ini telah dicerobohi, takut cuak, maka kita kena siap-siap dah dengan Avengers Assemble. Biar betul kan ini adalah pandangan semua ahli astronomi ke? Sebenarnya tak. Kalau korang ingat saintis-saintis ni tak bergaduh sesama sendiri, korang salah. Diorang banyak je faction, diorang banyak je mazhab, dan diorang bergaduh je. Cuma kita je lah yang tak tahu sebab apa benda yang diorang duk gaduh kan pun kita tak faham kan.
Ahli astronomi secara umumnya memang tak suka langsung dengan andaian alien untuk menjelaskan Oumuamua ni. Diorang cakap, lah buat apalah terus nak pergi kata alien yang buat, padahal kita boleh terangkan dulu secara material, secara saintifik. Bentuk pelik Oumuamua ni diorang kata boleh je jadi sebab dia adalah serpihan tajam daripada planet yang berbatu, atau boleh je jadi sebab dia bergeser macam sabun buku kita tu lah. Kan lama-lama sabun tu jadi macam bentuk pancake. Kalau betul lah dia macam radar angkasa alien nak detect siapa yang mendekati kawasan dia, kenapa Oumuamua ini dia dok berpusing-pusing, bergolek-golek tak keruan macam dia dalam mesin basuh? Sepatutnya dia pergi duduk statik je lah macam pelampung, dia rosak ke apa? Dan pasal pecutan tu ada je penjelasan lain yang boleh menjelaskan tanpa perlu alien pun. Antaranya yang diusulkan oleh saintis adalah ia terdiri daripada ais nitrogen yang beku. Tu sebab bila dia menyejat pun ia tidak dapat dikesan oleh teleskop. Dan rupanya yang buat isu ni jadi lagi sas adalah Avi Loeb ini. Rupa-rupanya dia terlibat dalam projek yang membina layar cahaya. Kalau macam tu mungkin korang kata bahawa Avi Loeb ni memang layak lah nak cakap benda ni sebab dia terlibat dalam projek nak buat layar cahaya. Cuma korang tak rasa pelik macam muskil sikit ke? Rupanya teknologi alien yang pertama dijumpai datang daripada luar sistem suria kita adalah sama dengan teknologi orang yang pertama cakap bahawa dia adalah ciptaan alien. Projek Starshot Avi Loeb ini rupa-rupanya adalah satu pemilikan sendirian dan dia perlukan dana lah, of course. Jadi macam mana kau nak dapatkan dana dengan kau buat satu dunia tiba-tiba berminat dengan teknologi yang kau tengah bangunkan ni? Cara yang genius adalah kau sensasikanlah cerita bahawa rupa-rupanya ada kapal angkasa alien yang guna teknologi sama macam yang kau tengah buat sekarang ni. Jadi nak faham teknologi alien ni, korang kenalah bagi dana dekat projek kita orang kan? Kebetulan apapun debat pasal apa benda sebenarnya Oumuamua ini masih lagi belum selesai. Sebab kita masih perlukan lagi banyak maklumat. Kita kena cari lagi banyak objek-objek yang macamnya, dan sebenarnya baru-baru ini telah pun ditemui beberapa, tapi semua tu bukan kapal angkasa alien lah. Cumanya satu benda yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan di sini adalah sains moden sebenarnya dia tidak dibina untuk menentukan sama ada sesuatu objek, sesuatu ciptaan, sesuatu binaan itu dicipta ataupun tak. Sains moden tak boleh nak tentukan sama ada sesuatu itu dibina, dicipta oleh satu kecerdasan, satu kebijaksanaan, ataupun ia adalah semata-mata objek natural semula jadi yang berlaku secara rawa. Tapi bila kita tengok hujah-hujah yang buat saintis-saintis ni terkesima macam boleh percaya bahawa ini adalah ciptaan alien, ciptaan kebijaksanaan daripada luar. Kita tengok apa hujah dia. Hujah dia kata ada batu daripada angkasa lepas yang bentuk dia pelik, tak macam bentuk-bentuk batu lain, dan dia memecut sikit. Bukannya banyak sangat berpecutan dia pecut sikit, dia tak macam apa yang diramalkan. Dan ini je dah cukup nak buat kecoh komuniti saintifik sama ada benda ini dicipta ataupun tidak. Kalau betul dicipta, siapa yang cipta? Kenapa ia dicipta? Tapi kita manusia ni adalah berjuta, berbilion-bilion kali ganda lagi kompleks daripada batu yang bentuk lonjong, bentuk lepeh dan memecut sikit ni. Maka kalau ikut logik akal, sepatutnya kita ni lah yang saintis-saintis barat ini yang kena tanya. Jap,
siapa yang cipta kita, kenapa kita cipta kita, dan dah pastilah kita bukannya berlaku secara rawak, mestilah ada kecerdasan yang sangat-sangat hebat yang mencipta kita. Inilah kesimpulan pertanyaan yang saintis-saintis tu patut tanya. Tapi ini tak, diorang tak terfikir nak tanya pasal diri diorang sendiri, tapi diorang terfikir, jap, kita kena letakkan alien sebagai penjelasan dari mana datang batu pelik, dan malah diorang letakkan alien sebagai penjelasan dari mana datangnya diri diorang itu pun. Sebab bagi diorang, bila diorang kata alien yang buat semua benda, itu saintifik lah kot. Padahal alien tu diorang tak pernah tengok dan tak langsung terbukti wujud. Jadi itu semua alasan je untuk diorang menafikan siapa pencipta sebenar mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap objek angkasa yang sangat-sangat pelik yang dianggap seperti kapal angkasa alien. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, dan mungkin untuk join untuk support kami. InsyaAllah sangat-sangat membantu. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.